Yang lain-lain ini adalah merupakan cadangan dan juga permohonan-permohonan. Jadi sementara saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Greg kerana memberikan pandangan yang cukup baik kepada kementerian saya akan pastikan bahawa makluman dan juga cadangan dan permohonan Yang Berhormat itu akan diberikan perhatian. Saya pun rapat dengan Yang Berhormat. Jadi kalau ada masalah jumpa saya pun boleh. Yang Berhormat Sungai Siput, kajian kepada tentang apa ni? Penyewaan tanah. Yang Berhormat ada di sini ya. Apa nama tadi ni? Ground tenancy ya. Pertamanya ini adalah ini memerlukan kajian kepada Kanun Tanah Negara 1965. Kajian kepada Kanun Tanah Negeri 1965 ini, negara 1965 ini adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. But I think it's satu perkara yang agak menarik juga. Dan tadi Yang Berhormat kata tadi 200 untuk yang perumahan My Home, ya. Saya sebenarnya memang minat Yang Berhormat. Dia bukan macam seputih. Yang Berhormat berdiri dengan gentleman, bercakap dengan baik, bukan macam seputih kadang-kadang dia hanya Jadi Yang Berhormat, saya kalau boleh, kalau ada cadangan, kita minta ini developer di kawasan Yang Berhormat untuk memohon dana dari di bawah My Home ini, insyaAllah kita akan melihat dan saya akan beri pertimbangan yang sewajarnya untuk permohonan Yang Berhormat. Ya. Seperti mana yang dikatakan tadi, ada beberapa perkhidmatan PBT telah diswastakan kerana dan sepatutnya tidak diswastakan kerana mutu perkhidmatan tak elok. Yang Berhormat, Akta 672, Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 tidak diguna pakai di negeri Perak. Belum lagi, apa yang berlaku adalah PBT di Perak sama ada menjalankan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam sendirian atau untuk subkontraktor sendiri. Di negeri seperti Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Putrajaya, Kedah dan Perlis, penswastaan yang dilakukan oleh KPKT telah menunjukkan perkhidmatan yang lebih baik daripada sebelum diswastakan. Jadi kita mungkin berfikir untuk berbincang sekali lagi dengan negeri Perak untuk membawa akta ini ke negeri Perak dan mudah-mudahan dengan adanya nanti keseragaman nanti, insyaAllah kita akan memikirkan perkhidmatan yang terbaik. Yang Berhormat Labuan, harap bajet yang cukup diperuntukkan untuk pengurusan sisa pepejal dan minta pengurusan sisa pepejal diswastakan. Ini pula minta diswastakan. Pada ketika ini, KPKT sememangnya telah memberi peruntukan kewangan kepada Labuan untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan sisa pepejal, antaranya bagi membeli kenderaan dan peralatan serta juga bantuan beli tanah untuk tapak pelupusan Yang Berhormat. Untuk memohon, Yang Berhormat Labuan juga telah meminta supaya PPR disewa di Labuan. Pada dasarnya kerajaan telah bersetuju Yang Berhormat untuk membina satu projek PPR di Labuan yang akan dimulakan pelaksanaannya pada tahun hadapan. Untuk makluman Yang Berhormat. Untuk projek Ibu Pejabat JPPM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di wilayah Persekutuan Labuan dan Balai Bomba baru di Labuan yang diminta oleh Yang Berhormat Labuan, Jabatan telah meluluskan projek Ibu Pejabat JPPM wilayah Persekutuan Labuan diranca-ranca dalam rolling plan ketiga tahun 2013 dengan kos projek sebanyak 23.2 juta. Komponen projek ini melibatkan pembinaan bangunan pentadbiran, balai bomba, stor logistik negeri, bengkel kejuruteraan, dewan serbaguna, kuartus kaki tangan dan marine base bagi mempercepatkan response time jika berlaku kebakaran di kawasan perairan. Untuk Yang Berhormat Bukit Gantang, fungsi unit udara bomba dan helikopter bomba yang ditanya, di bangunan-bangunan tinggi, high-rise building sememangnya mempunyai sistem melawan kebakaran di dalam bangunan-bangunan tersebut seperti yang disyaratkan di UBBL ataupun Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam, seperti satu, pancur basah, keduanya pancur kering, ketiga hose reel dan lain-lain. Strategi melawan kebakaran di bangunan-bangunan tinggi ialah melalui kaedah internal firefighting, di mana anggota-anggota bomba akan masuk ke dalam bangunan dan menggunakan sistem yang ada untuk melawan kebakaran. Yang Berhormat Bukit Gantang juga minta latihan kepada anggota bomba di dalam menangani insiden bahan-bahan kimia berbahaya, radioaktif dan letupan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Yang Berhormat telah menubuhkan pasukan khas di setiap negeri, iaitu pasukan hazmat yang dilengkapi dengan jentera hazmat yang lengkap dengan peralatan bagi menangani insiden yang melibatkan bahan-bahan kimia berbahaya, biologi dan radioaktif. Pasukan khas ini memang dilatih secara berterusan bagi memastikan tahap kecekapan anggota-anggota dan latihan hazmat ini dikendalikan oleh tenaga pakar luar negara dan tempatan.
Ya, Bukit Gantang juga bertanyakan tentang peranan dan fungsi helikopter bomba. Untuk makluman yang berhormat, di antara fungsi dan kegunaan helikopter bomba ialah untuk menyelamat, pengangkutan logistik, tinjauan udara, pemadaman api hutan dan juga gambut, dan juga penerbangan ihsan. Di dalam kejadian kebakaran rumah flat di Kampung Kerinci, penggunaan helikopter adalah tidak sesuai kerana putaran kipas helikopter akan menyebabkan kemerebakan api yang lebih cepat. Kerana ada angin dan juga downwash, dan pada waktu tersebut tiada keperluan kerja-kerja menyelamat melalui udara yang perlu dilaksanakan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih jugalah kepada yang berhormat Lembah Pantai yang telah menulis Twitter kepada saya memuji keberkesanan Jabatan Bomba dan Penyelamat di dalam insiden Kampung Kerinci ini. Ini better dan seputih sedikit. Yang berhormat Lembah Pantai, dia tahu kalau dia kata ni, dia hantar SMS, dia Twitter kepada saya. Okey, bayan baru. Yang berhormat BFF ke dengan Lembah Pantai? BFF ke? Saya ingat ada lagi PKR Mukulapati ya. Yang berhormat bayan baru bertanyakan tentang perbezaan antara PPR dan Prima. Untuk makluman yang berhormat, PPR dilaksanakan bagi menyediakan rumah kepada golongan berpendapatan rendah, iaitu pendapatan isi rumah di bawah 2,500 sebulan. Prima pula dilaksanakan bagi rakyat di kalangan berpendapatan sederhana di antara 3,000 hingga 7,000 ringgit sebulan. Dan pada masa ini tiada cadangan untuk meletakkan Prima di bawah KPKT. Ya, it's a two different market dengan Tuan Yang di-Pertua, Tuan Pengerusi. Walaupun saya faham apa yang berhormat katakan tadi, tetapi JPN kita selama ini hanya melihat kepada kos rendah. Dan tidak ada masalah dari segi koordinasi kerana saya telah mempengerusikan mesyuarat koordinasi di antara JPN, Prima, SPNB, UKAS dan semua agensi kerajaan negeri yang membina rumah affordable house ini dalam satu mesyuarat. Dan dalam ucapan bajet Perdana Menteri baru-baru ini ada Majlis Perumahan Negara yang akan lebih meneliti kepada perkara-perkara yang menjangkaui melepasi sempadan kementerian seperti bank negara dan juga sistem perbankan. Terima kasih Menteri. Terima kasih Menteri. Saya tidak keliru tentang Prima dengan PPR. Memangnya saya berharap kalau boleh Prima itu diletakkan di bawah KPKT supaya Menteri tak payah banyaklah sangat inter kementerian punya meeting, supaya semua masalah perumahan boleh diselesaikan di bawah KPKT. Tolonglah, saya nak sokong Menteri untuk dapatkan kuasa ini openly. Okay, openly. Problem is I'm taking a kuasa from Menteri Kewangan. So, yang berhormat, terima kasih atas sokongan. Tetapi buat masa ini seperti mana yang kita maklumkan tadi, belum ada lagi cadangan untuk meletakkan Prima di bawah KPKT. Dan saya faham apa yang berhormat kata. Nanti kita akan bawa juga isu-isu yang berbangkit ini dalam Majlis Perumahan Negara. Yang berhormat juga berkata tentang isu JPP di kawasan bandar. Saya telah menjawab isu ini banyak kali. Bukan sahaja di dalam Dewan Yang Mulia ini, tetapi juga dalam media tentang JPP ini. Saya sekali lagi ingin menegaskan bahawa JPP adalah berbeza dengan status ahli Majlis PBT ataupun PBT itu sendiri. Pihak berkuasa tempatan yang berhormat adalah sebuah pertubuhan perbadanan ataupun body corporate, ya, dan merupakan satu entiti undang-undang dan merupakan agensi penguatkuasaan dan juga memungut cukai, mengenakan cukai. Fungsi JPP hanyalah untuk membantu penduduk dalam satu-satu komuniti untuk bergiat aktif di kawasan mereka. Yang berhormat, fikirkanlah ini sebagai satu cara untuk kita mendekatkan diri dan memberikan kesejahteraan bandar. Apabila kesejahteraan bandar, portfolio ini dimasukkan di dalam kementerian saya, kita terfikirkan cara bagaimana untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk penduduk di bandar. 70% rakyat Malaysia sekarang ini berada di kawasan perbandaran. Kerajaan Persekutuan mempunyai perkhidmatan jauh lebih banyak daripada kerajaan negeri dan juga PBT di kawasan PBT. Hospital, polis, sekolah, hampir kesemuanya adalah di bawah bidang kuasa kerajaan Persekutuan. Jadi kita mau memberikan satu peluang kepada penduduk bandar untuk boleh berdiskusi, bermesyuarat dengan ketua-ketua jabatan persekutuan yang mana sekarang ini tidak mempunyai
mereka tidak mempunyai peluang untuk bertanyakan kepada ketua-ketua jabatan persekutuan contohnya. Contohnya kalau macam di dalam taman, di dalam bangunan kondominium. Kita ada joint management bodies, tetapi mereka ini ditubuhkan di bawah ROS dan mereka tidak mempunyai kuasa eksekutif ataupun kuasa authority untuk memanggil ketua-ketua jabatan masuk ke dalam mesyuarat mereka. Ini yang the missing link yang berhormat. Jadi sebab itu saya katakan tadi, JPP ini adalah untuk complement, melengkapkan lagi tugas-tugas PBT. Dan saya ingin nak maklumkan sekali lagi kepada yang berhormat. Tugas untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk bandar dan membina perbandaran dalam menyediakan kesejahteraan ini adalah bukan milik mutlak PBT dan kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan juga berhak untuk berada di situ untuk membangunkan kawasan perbandaran sama penting dengan kerajaan negeri dan juga PBT. Itu asasnya penubuhan JPP ini. Jadi jangan kita terlalu memikirkan, saya tahu yang berhormat akan mengatakan kenapa tidak bagi pada PBT. Bukan senang yang berhormat. Kalau yang berhormat memikirkan hanya PBT yang mempunyai keuangan yang kukuh, itu mungkin satu kaedah yang bagus. Tetapi majoriti daripada 148 PBT di negara ini pertamanya mempunyai masalah. Membayar gaji pun masalah. Bayar gaji masalah. Dari segi kepakaran tidak ada. Dan mereka juru teknik pun tak cukup. Macam-macam bermasalah. Jadi caranya ialah untuk kita memberikan satu landasan yang baru yang mempunyai otoritatif, yang mempunyai authority untuk mendekatkan rakyat di kawasan bandar ini dengan kerajaan persekutuan ataupun jabatan-jabatan persekutuan. Tidak lebih daripada itu yang berhormat. Jangan putar belit ini mengatakan adalah cara untuk kita berpolitik berterusan. Terima kasih Menteri. Saya tidak cuba politikkan sebab apa yang saya cakap adalah apa yang dikot oleh Menteri sendiri sebab Menteri kata PRU ke-13 itu orang tak sokong Barisan Nasional itu sebab mereka kena tubuhkan JPP. Jadi saya nak tanya Menteri, sekarang isunya adalah pegawai tidak dapat berjumpa dengan penduduk. Saya tidak setuju dengan begitu sebab pegawai patutnya berjumpa dengan penduduk. Kalau ada satu taman, ada RA ingin berjumpa dengan pegawai, tulis satu surat, mereka boleh adakan dialog penduduk. Ini adalah tugas pegawai dan wakil rakyat pun boleh bantu facilitate. Kenapa? Jadi persoalan saya adalah kenapa kita create another bureaucracy di mana lantikan politik, okay, and then mereka jadi satu perantara. Tak payah. Wakil rakyat boleh buat kerja itu. Ini adalah tugas wakil rakyat. Kalau wakil rakyat tak boleh, ahli majlis pun boleh tulis kepada kementerian. I'm sure kementerian akan hantar pegawai untuk berjumpa dengan mereka. Okay, last point. Kalau kementerian betul-betul begitu nak membantu rakyat, bagilah kita tahu bahawa PBT ada yang ramai tak cukup kewangan. Bagilah block grant, bagilah duit kepada PBT. Perkukuhkan PBT. Ini adalah spirit decentralization, this spirit of federalism. Inilah yang kita mahu, Menteri. Janganlah semua memusatkan kepada kuasa kepada Putrajaya. Bagilah kuasa balik kepada negeri, bagi kuasa balik kepada PBT. Ini okey. Satu-satu yang berhormat. Yang berhormat, sekali lagi yang berhormat, walaupun menidakkan benda ini sebagai isu politik, tetapi dari segi nada dan juga pendekatan yang berhormat itu, saya kira ada kekhawatiran. Saya sekali lagi ingin memberi jaminan kepada yang berhormat bahawa kita dalam Barisan Nasional, Kerajaan Persekutuan adalah ikhlas. Ingat, kita bagi, yang berhormat kata tadi, bagi peruntukan untuk PBT. Kita telah belanjakan 300 juta ringgit untuk diberikan kepada PBT setiap tahun. 300 million is not a small amount of money, yang berhormat. Kita tidak pernah lari daripada tanggungjawab untuk membantu PBT. Kita mempunyai masalah, dan saya bagi tahu kepada yang berhormat. Nah, tadi kononnya kenapa dipusatkan kepada kerajaan persekutuan, kuasa di mana. Saya nak bagi tahu, kalau kita cerita pasal politik, how many times, yang dengan izin yang berhormat, berapa kali PBT, pemimpin-pemimpin kerajaan negeri di negeri pembangkang yang berterima kasih dan beritahu kepada rakyat di situ bahawa peruntukan ini daripada kerajaan persekutuan. How many? You talk about separation of power, you want to talk about fairness? You're not being fair. Majority
PBT di kawasan-kawasan yang diwakili oleh pembangkang tidak memberi pengiktirafan seinci pun kepada kerajaan persekutuan. That is the main problem. So if you want to be fair, Yang Berhormat, sekejap. Okay. I'll give you a chance. Ya. Sekejap. Kalau kita nak berlaku adil, you must also say, dengan izin, dan kerajaan persekutuan membantu. Kita buat jalan, kita pungut sampah, macam-macam kita buat, Yang Berhormat. Tetapi, I can tell you, kita tidak mendapat pengiktirafan daripada kerajaan ini. Jadi, bagilah kami peluang kerajaan persekutuan untuk mendekati rakyat di situ. Bukan kerana kami BN. Kerana perkhidmatan di kawasan perbandaran itu, saya kira 70% adalah diberikan oleh agensi-agensi kerajaan persekutuan. As simple as that. Terima kasih, Menteri. Yang Berhormat, tak payahlah bermeni sangat tentang isu ini. Sikit, respon tentang isu ini. This is the problem dengan kerajaan Barisan Nasional sebab you expect rakyat berterima kasih. You expect people to, but we have to know, kita kena tahu bahawa duit itu adalah rakyat, daripada rakyat. Rakyat bayar cukai, maka kalau kita jalankan tugas dengan baik, terutamanya di kawasan-kawasan bandar, orangnya mempunyai maklumat yang cukup baik. Mereka boleh tahu siapa yang belanja tentang itu. Tapi isunya adalah pokoknya kita tidak boleh minta terima kasih daripada orang. Yang Berhormat, itu bukan soal terima kasih, Yang Berhormat. Saya tak cakap pun cakap terima kasih. Saya cuma kata iktiraf. Masalahnya di pembangkang sekarang ni bukan saja dia iktiraf, dia kata kerajaan persekutuan di bawah Barisan Nasional tidak pernah memikirkan tentang mereka di bandar. That's my problem. Tapi saya nak bagi tahu, tapi orang bukan nak kata terima kasih. Membayar cukai yang paling banyak. Daripada bandar. Sekejap. Tapi kita tidak pertikaikan bahawa orang di kawasan luar bandar perlukan perkhidmatan. Betul. Tapi kita mahu supaya rakyat ini yang bayar cukai haruslah diberi sesuatu perkhidmatan yang munasabah. Yalah. Betul lah, munasabah. Inilah munasabah. Jadi jangan kita tidak ada sentimen minta rakyat kena terima kasih kepada kita kerana kita bagi. Ini bukan isu ni. Dari segi demokrasi kita kena menghormati keputusan rakyat. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya ginilah penghujung bicara untuk JPP ni. Saya pun penat nak berulang kali mengucap. Saya nak bagi tahu Yang Berhormat, Tuan Pengerusi, sebenarnya kita mendengar banyak hujah mereka dalam dewan, di dalam surat khabar, di dalam ceramah. Saya tanya satu saja. Mereka kata JPP ini ambil kuasa PBT dan sebagainya. Sampai sekarang, saya tidak tahu mana peruntukan dalam perlembagaan Malaysia ataupun undang-undang di mana JPP ini mengambil kuasa PBT. Tidak satu pun di antara mereka yang menunjukkan kepada saya peruntukan perlembagaan. So I raise my case. Dengan bukan ini Yang Berhormat, recycling rate too low. Benarkah Barisan Nasional berterima kasih kepada kerajaan negeri Pakatan Rakyat? Saya tidak cakap terima kasih. Saya tidak pernah cakap terima kasih tadi. Saya cuma kata beri pengiktirafan. Jadi kenapa kita sini perlu berterima kasih kepada Barisan Nasional? Ini kadang-kadang bagi peruntukan maris, lepas digunakan duit maris untuk benda lain. Saya tahu. I know what's going in Selangor, Yang Berhormat. Yang Berhormat, maris pun digunakan untuk benda lain. Anyway, Yang Berhormat, recycling rate too low. Saya habis berapa, Yang Berhormat? 10.5. Oh, 10.5. Terima kasih Tuan Pengerusi. Boleh sambung 15 minit lagi. Kita sedang untuk Yang Berhormat, yang bayan baru juga ada mengatakan tentang recycling rate, ya. Kadar semula terlalu rendah. Yang Berhormat, kalau ayat itu digunakan, siapa tadi Yang Berhormat? Serdang tadi cakap, ya. Mula ayat di kerajaan gagal. Sebenarnya Yang Berhormat, isu kitar semula ini bukan saja kerajaan yang bertanggungjawab, penduduk. No matter how much money you spend, dengan izin, ratusan juta punya. Kalau penduduk tidak mau berubah, kerajaan mana pun yang letak di sinilah, kadar itu akan bertambah. So, it's a misconception kalau katakan adalah kegagalan. Sebab kita telah membelanjakan banyak wang dan banyak aktiviti yang kita buat untuk memastikan kitaran semula kita ini dapat dinaikkan dengan kadar yang lebih munasabah. Jadi pada tahun 2020, kalau saya tidak silap, kita sedang menganggarkan 22%. Sekarang ini lebih kurang 10%. Lebih sedikit daripada 10%. Tahun 2020 lebih kurang 22%. Ya. Minta penjelasan. Kita semula pun nak bertanya juga. Ya, memang. Sedang dulu ya. Ya, biasa saya dulu.
Batu. Ya, boleh saya tanya? Batu dulu yang mana? Ya, saya setujulah kita semula, saya tidak mahu kata gagal sebab belum lagi kita implement. Saya masih ingat 2006, sepatutnya adalah deadline untuk memastikan semua kawasan pengutipan sampah, iaitu household disposable solid waste, harus dibagikan mengikut benda yang boleh recycle dan kita tidak lagi buang dalam satu tong yang sama. Kalau itu dilaksanakan dulu, lepas tu barulah kita kata pempupusan dengan melalui incinerator. Kalau tidak, tabiat orang ialah semua akan dicampur adukkan, yang boleh kita, tak boleh kita, masuk untuk dibakar. Jadi saya agak itu langkah yang pertama sepatutnya dilaksanakan. Tapi kerajaan pun belum mula untuk melaksanakan ini. Di semua negara lain sudah ada pembahagian sampah ini mengikut material yang kita buang. Saya ingin dapat komen, adakah kerajaan masih committed untuk dividing up the garbage? Yes, Nak tambah, we nak are tambah. committed. Kita committed untuk mengasingkan sampah ini, waste management ini daripada source-nya, daripada rumah. Yang berhormat, kita banyak kekangan lain. Nak cakap kerajaan perlu buat, itu saya pun setuju. Saya mungkin menteri yang akan berterima kasih kalau kita boleh mampu lakukan. Tetapi kita ada kekangan yang lain. Kekangan yang lain yang berhormat dari segi bajet, dari segi kemampuan dan willingness penduduk-penduduk untuk membayar kepada services ini. Ini semua memerlukan lori yang bertambah. Are we willing to? Apakah kita sebagai penduduk di kawasan perbandaran ini mampu ataupun sanggup untuk membayar? Of course kita kata kerajaan buat semua. Tetapi kerajaan juga mempunyai kewangan yang terhad. Sebab itu, ada kawasan-kawasan yang telah kita buat yang berhormat. Bukannya semua kita tidak buat. Ada yang kita buat. Tetapi nak katakan keseluruhan Malaysia, saya adalah orang yang pertama mengatakan kita tidak mampu lagi untuk menguruskan sisa pekerja sebegini. Tetapi itu tidak menidakkan isu tentang keperluan untuk mewujudkan incinerator ke atau waste to energy plant di Taman Beringin, Serdang. Ya. Tadi Yang Berhormat Titi Wangsa telah mencadangkan supaya membawa satu rombongan NGO ke tempat yang melaksanakan incinerator. Kenapa beliau tidak mencadangkan untuk membawa satu rombongan untuk kaji semula misalnya polisi di San Francisco ataupun Singapura dari segi meningkatkan kadar recycling? Kenapa orang Singapura sangat berbeza berbanding kepada orang Malaysia, di mana mereka boleh membuat recycling rate sampai ke 50-60%? Kenapa di tempat bandar seperti Kuala Lumpur ni tidak boleh membuat? Beri saya nak panjangkan sedikit saja. Kerana apabila saya duduk di Amerika Syarikat ni, tempat yang kecil, Durham, North Carolina, di mana Duke University berada, mereka kerajaan tempatan tu memberikan ruang dan kesenangan untuk membuat recycling seperti apa yang dikatakan oleh Bayan Baru. Mereka salurkan, kerajaan tu salurkan tong-tong yang berlainan supaya kita boleh mengasingkan waste dari source. Tetapi kita tidak tengok apa-apa yang diberi oleh Kementerian KPKT ini dari segi sorting untuk menjadi lebih senang untuk recycle. Yang berhormat, saya sendiri pun duduk di Amerika, yang berhormat. San Francisco, I was there for 5 years. Ya, samalah kita. You 6 tahun, saya 5 tahun. Kenapa tak belajar? Ya, Kita sama kampung. Kita sama kampung. Ya, kita sama. Tetapi yang berhormat hanya melihat perbezaan besar di antara San Francisco dengan Salak Tinggi ke ataupun Jerantut, kami minta maaf ya. Ialah budaya yang berhormat, dan juga jenis pembuangan makanan ataupun sampah yang dibuang. Kita ada kari, kita ada di situ kering, kebanyakannya kering. So there's a lot of problems. I am with you yang berhormat, tetapi yang berhormat kena juga mesti apabila kita ingin meningkatkan perkhidmatan Semua ini, daripada USA ni, ya. Putih duduk dulu, saya tidak nampak Serdang. USA, Muhammad. USA semua My line berguna. of sight tak dapat. Duduk dulu yang berhormat. Tu Serdang nampak. Yang berhormat. Sekejap memang lepas tu je ni. Saya nak bagi tahu, it's all about culture. The Singaporeans pun, come on lah yang berhormat. Saya pun baru juga melawat Singapura. Tetapi Singapura, walaupun kita boleh melihat dari segi dasar, tetapi untuk melihat Singapura sebagai
contoh yang kita boleh aplikasikan di negara kita, you know it is not possible. Saudara Masih Yang Berhormat, sejak balik cuti sakit ni kali pertama dapat bercakap. Terima kasih. balik. Yang Berhormat, saya nak tanya pada Yang Berhormat Menteri, setujukah dengan saya? Kalau kita tengok pada malam yang berbahagia di Dewan Mulia ni, nampak belasana parti pembangkang cukup, kononnya kita tak berterima kasih rakyat Barisan Nasional, macam-macam lah. Tapi pada masa yang sama, YB Jelutong panggil menggelarkan kucing kurap kepada ni, saya mahu tahu kucing kurap kepada siapa? Lepas ditegur pula yang nibuk tempat ini, semua dia tanya balik. Mana sendiri tak terima kasih. Mereka sendiri nak kata kucing kurap. Hari ni kerana mereka kononnya membela rakyat. Cukup lah. Jangan buat sandiwara. Saya nak bagi YouTube. Jangan malukan jadi konon. Nak jadi hero. Nak berlari dekat Pulau Pinang. Mereka boleh bergaduh. Majlis Saudara sendiri. BNP pakai kucing kurang. Inilah dia. Tidak maafkan dia. Setujukah Yang Berhormat? Yang Berhormat, Tuan Pengerusi, kalau kata-kata itu datang daripada pengurusi Lembaga Tabung Haji, saya setujulah. Saya amat setuju dengan, sebab Lembaga Tabung Haji ini dia orang baik-baik. Ya, Menteri Jelun. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam subjek yang sama ni, masalah recycling apa semua. Tadi Yang Berhormat telah berkata tentang masalah budaya masyarakat. Kita sedar, saya ingat kebanyakan lah, baik di bandar maupun apatah lagi di luar bandar, orang melihat bahawa apabila tugas mengutip sampah, mengurus sampah PBT dan pekerja-pekerja lah, sama ada idaman alam flora dan sebagainya, rakyat berkata tugas buat sampah adalah tugas kita. Jadi sejauh manakah kementerian bercadang dari segi educating the public ni, bajet untuk menambah, memberi kesedaran bahawa tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan. Kalau tidak ada sampah, maka kuranglah kerja pekerja PBT dan bajet itu boleh digunakan untuk tugas kerja-kerja lain. Sila komen. Saya setuju. Sedikit. Itu sebab yang saya katakan Yang Berhormat. Soal tentang kita semula ini tidak boleh dilonggokkan di bahu kerajaan. It's all about individual Yang Berhormat. It's all about kita budaya kita. Dan saya nak katakan di sini, oleh kerana di negara kita ini sampahnya itu agak basah, ya, dengan karinya, dengan segala macamnya. Jadi kita juga mempunyai masalah. Kita terpaksa tambah lori yang berbeza dan sebagainya. Semua ini cost. It's all about cost. Jadi kita kena imbangkan semuanya. Semua kita nak yang baik boleh, tetapi are we willing to pay for it? That's all. Menteri. The bottom, sekejap lah Yang Berhormat. Kalau saya bercakap sekejap ya. Nanti. But soal pokoknya ialah, apakah kita mampu ataupun berupaya ataupun sanggup untuk membayar perkhidmatan yang kita hendaki ini? That's the bottom line. Kalau kerajaan diminta untuk membayar pun boleh juga. But what's the other side? The other side is kurang hospital, kita tak akan cukup jalan raya dan bermacam-macam. Pertimbangan inilah yang hari-hari kami di pihak Barisan Nasional Kerajaan Persekutuan ini fikirkan. Sebelah sana cuma mahu saja, tetapi kita is a zero sum game. Ya, saya sikit je Yang Berhormat. Ya, very fair. Saya tidak mau polemikkan politik. Saya kata saya nak bahas untuk mencadangkan supaya kerajaan, tak kira barisan ke siapa, untuk mengambil langkah yang berkesan untuk selamatkan alam sekitar. Saya dengar tadi dengan tekun tadi kita sebut Korea, Jepun ada incinerator. Tapi bila sampai tabiat manusia Malaysian ini, kita pula kata tak perlu kita ikut orang Korea, ikut Jepun. Saya agak kita ada tanggungjawab bersama supaya kita untuk shape a new culture, supaya kita dapat bersama-sama mengambil tanggungjawab. Bagi saya, ialah tidak salah kalau kita nak bersama-sama untuk mulakan budaya recycle ini. Kalau katalah cadangan saya ialah kita bagikan two simple division. Satu ialah asingkan dengan yang organik dengan inorganik. Biarlah private sector untuk kutip balik
yang inorganik ini sebab mereka akan dapat keuntungan daripada recycling. Kita boleh bagikan yang kerajaan buat nak bakar ke, nak jadikan baja ke, ambil yang saja yang organik. So saya kata kalau ini boleh dilakukan, kita akan mengurangkan. Yang saya khawatir, especially dengan incinerator itu, bahagian kita nak buat kaca, plastik, semua letak dalam dan yang akan dibakar. Itu bukan saja akan menyebabkan pencemaran, tetapi dia juga membazir resources yang sangat precious. Terima kasih.